Okey, salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan jawapan bagi praktis sumatif 11 di bawah bab 11 iaitu daya dan gerakan. Okey, kita lihat dahulu soalan 1. Azmi menunggang motosikal ke arah utara dengan jarak 24 kilometer. Kemudian ke arah barat untuk 12 kilometer dan akhirnya ke arah selatan sebelum dia berhenti untuk berehat. Kena rujuk rajah ni lah. Okey, perjalanan itu telah mengambil masa selama 2 jam. Okey, ini masa pelajar. Okey, berapakah jarak yang dilalui oleh Azmi? Soalan ini mudah. Kita ada 3 jarak yang dilalui. Soalan A pelajar. Pertama sekali dia lalu berapa? 24 kilometer tambah then another 12 kilometer tambah lagi 12 kilometer. Jawapan bagi A sepatutnya awak dapat 48 kilometer. Okey. Seterusnya bagi soalan B. Berapakah sesaran? Okey pelajar, sesaran ni adalah kalau kita rujuk pada nota kita yang sebelum ni ialah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan 2 lokasi dan dia ada arah dalam satu arah tertentu. Jadi from starting point ke dia punya end point. Kalau di sini so arah daripada permulaan dan akhirnya. So dia adalah laluan terpendek. Secara matematik kita tahu nak kira laluan terpendek ni kita kena ambil segitiga lah pelajar. Okey, kita tahu sini 12 jadi di sini 12. So 24 tolak 12 another 12 kilometer here. Okay, then kalau di sini 12, sini juga 12 kilometer. Sekarang awak perlu cari hipotenus dia. Okay, pelajar. Secara matematiknya kita tahu kalaulah cikgu letak ini sebagai C, katakan ini sebagai A, ini sebagai B. So formula dia C sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So berapa jawapan bagi sesaran kita guna formula ini. Okey pelajar. So kita nak dapat sesaran dia, kita tahu formula yang kita akan gunakan adalah berapa A kita tadi? Tergerak. Okey. A kita tadi adalah 12 kilometer kuasa 2 tambah B kita juga adalah 12 kilometer kuasa 2. Okey belajar. Jadi jawapan kalau awak tekan kalkulator sepatutnya awak dapat 16.97 dan cikgu kata ada arah daripada tempat dia mula hinggalah tempat akhirnya. Jadi arah dia adalah sama dengan salah satu contoh dalam buku teks awak arah dia apa? Ke arah barat laut So kena tulis arah ke arah barat laut. Okey, seterusnya pelajar. Tentukan laju purata Azmi. Okey, apa formula bagi laju? Mudah sahaja kalau awak masih ingat, laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey. So pelajar, jarak kita berapa? Okey, kalau awak tengok balik, jarak adalah 48 kilometer. So 48 kilometer. Masa yang diambil berapa? Kalau awak nak letak unit jam, 2 jam. So awak patut dapat 24 kilometer sejam per jam. Okey. Kalau gunakan jam. Kalau awak nak gunakan minit lah, tapi biasanya laluan melalui jalan raya kita akan gunakan jam. Okey, lihat soalan ni tadi C pelajar. Okey. Soalan D pula. Okey.
Hitungkan halaju purata bagi sesaran yang dilalui oleh Azmi. Okey, halaju purata. Halaju formula dia apa kalau awak recall balik? Okey, halaju sama dengan sesaran bahagi masa, iaitu lintasan terpendek tadi pelajar, itu beza laju dengan halaju. Halaju ada arah. Okey. Sebab tu dia guna sesaran. Sesaran bahagi masa. Sesaran kita berapa? Okey, kalau kita lihat sesaran yang kita perolehi tadi adalah berapa tadi? 16.97. Okey. 16.97 kilometer bahagi dengan masa yang diambil 2 jam. Okay, so kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 8.485 kilometer sejam. Okay, pelajar. Selesai kita membincangkan soalan 1. Okay, so jawapan yang pertama adalah 48 kilometer. Yang kedua adalah ni dengan arah okay. 16.97 ke arah barat laut. Yang C pula adalah 24 kilometer sejam per jam. Lepas tu yang D pula 8.485 kilometer per jam. Okey, kita lihat soalan 2. Hilmi berjalan ke utara sejauh 8 meter. Okey, dia bergerak ke utara. Okey, dia bergerak ke utara. Dan berapa meter tadi? 8 meter. Okey, sebelum menuju ke arah timur. Okey. Dia menuju ke arah timur. Okey. Sejauh 8 meter. Hilmi telah mengambil masa selama 5 minit. Okey, ini masa dia. Okey. Okey, pelajar. Untuk melengkapkan perjalanannya, berapakah jarak bagi gerakan tersebut? Soalan ini mudah pelajar. Okey. E. Okey, kalau kita lihat yang pertama jarak dia adalah 8 meter tambah 8 meter. So total 16 meter. Sesaran kita tahu laluan terpendek dia iaitu sambungkanlah dia punya tempat mula dengan tempat akhir, kita sambung. Lepas tu kita carilah sesaran dia. Okey. Sama macam soalan 1 tadi pelajar. Formula dia apa tadi? Punca kuasa tapak dengan tinggi dia. Okey. 8 meter kuasa 2 tambah 8 meter kuasa 2. So jawapan dia apa? Kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 11.31 meter ke arah mana pelajar? Mula sampai akhir. Iaitu kita akan dapat arah dia mana? Ke arah timur laut. Okey. Meter ke arah timur laut. Kalau dah lupa, rujuk balik buku geografi Okey. Lepas tu C pula. Tentukan halaju. Formula bagi halaju. Okey. Apa dia? Jawapan bagi C pula. Okey, halaju adalah sesaran bahagi masa. Sesaran kita berapa tadi? 11.31 meter. So bahagi dengan masa. Kalau nak guna minit, bahagi 5. Kalau nak guna saat, 5 darab 60 saat. Okey pelajar. Okey, jadi jawapan awak sepatutnya dapat 0.038 meter per saat. Okey.
So jawapan yang pertama adalah 16. Yang B pula adalah 11.31 meter ke arah timur laut. Okey, sama macam ni tadi dari tempat mula dia. So started here ke arah timur laut. Okey. C pula halaju dia 0.038 meter per saat. Okey. Kita ke soalan 3 pula pelajar. Okey, soalan 3. Okey. Graf yang menunjukkan gerakan sebuah kereta. Okey. Halaju, masa. Okey, pelajar. Apakah yang mewakili pecutan dalam graf di atas? Ini jelas telah dibincangkan dalam video teacher masa cikgu terangkan bahagian konten. Apakah yang mewakili pecutan dalam graf di atas? Kita tahu pecutan adalah kecerunan graf. Tengok balik nota. Kalau awak masih ingat, pecutan adalah kecerunan graf. Kalau dalam buku cikgu nota, kalau tak silap teacher pernah sebut kecerunan graf halaju masa. So inilah graf halaju masa. So pecutan adalah kecerunan graf. Berapakah pecutan kereta tersebut dari masa 0 hingga 5? So sinilah pelajar 0 hingga 5. So dia tanya berapa pecutan? Okey, bagaimana untuk mengira pecutan? Kita tahu pecutan adalah halaju bahagi masa. Okey. So kalau dalam buku dia ambil terus 20 bahagi dengan 5. Betul tak? 20 bahagi dengan 5 dapat 4. Tapi kalau awak nak tahu dengan lebih jelas, so akhir tolak awal iaitu 20 tolak 0. Lepas tu kita ada 5 tolak 0. Okey. Iaitu halaju dia apa? Meter per saat. Ini adalah saat pelajar. So kalau awak tengok dalam buku dia terus buat iaitu dia kata 20 meter per saat bahagi dengan 5 saat. So awak akan dapat pecutan dia sebanyak 4 meter per saat. Okey, awak boleh juga buat terus. Okey, pelajar. C. Cuba bincangkan. Tentukan jumlah sesaran yang dilalui oleh kereta tersebut. Okey, pelajar. Kita tahu jumlah sesaran ni kita kena cari luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf. Tentukan jumlah sesaran dia. Okey, pelajar. Cuba lihat, kita kena cari ada tiga komponen dekat sini. Kita cuba cari luas dia. Okey, kita yang pertama sekali. Okey. Okey, pelajar. Kita lihat. So, kita ambil segitiga yang pertama dahulu iaitu setengah darab dengan dia punya tapak darab tinggi pelajar. Tapak dia berapa? Okey, 5 saat darab dengan tinggi dia adalah 20. Okey, kemudian kita tambah pula luas kawasan ni pula. Yang ni senang sikit kita ambil terus iaitu 20 tolak 5, sini 15. Okey. Sini kita tahu 20. Okey. So 20 tadi form dia punya unit apa? Meter per saat. Okey, seterusnya yang ni pula 15 saat darab dengan 20 meter per saat. Okey. Luas bahagian yang ketiga ni pula pelajar. Okey.
Again, sekali lagi setengah darab. Tapak dia adalah 10 saat. Ini dia. Lepas tu tinggi dia sama juga 20 meter per saat halaju dia. So akhirnya kita kena tambah ke semua bahagian ini pelajar. So yang pertama kita akan dapat berapa 50. Okey. 50. Seterusnya yang kedua kita akan dapat 300. Ketiga kita dapat 100. So total berapa kalau kita lihat? Okey, total awak akan dapat 50 campur 300. So ni semua unit meter. Okey, jumlah sasaran ialah berapa tadi? So total awak akan dapat 450 meter. Jelas Okey pelajar. Okey, kita seterusnya ke soalan 4. Okey, dia kata rajah 3 ialah graf yang menunjukkan gerakan objek P dan objek Q yang dilepaskan secara serentak. Okey. Halaju masa juga berdasarkan kecerunan pada graf P dan Q yang manakah menunjukkan nilai pecutan yang lebih tinggi pada saat ke-6. Okey, jelaskan jawapan anda. Ini mudah. Yang mana kecerunan dia besar? Okey, sudah tentu P. Graf dia lebih curam. Okey. Jadi jawapan kita apa? So jawapan A adalah P lah, confirm. Yang mana lebih mempunyai kecerunan yang tinggi, itulah pilihan jawapan kita. P kerana, cikgu dah tolong jawabkan tadi. Kerana apa? Nilai kecerunan dia lebih besar. Kerana nilai kecerunan lebih besar. Okey. Berbanding Q. Okey pelajar. Sebab kita tahu bahawa nilai kecerunan mewakili nilai pecutan. Okey. Nilai kecerunan mewakili nilai pecutan. Okey pelajar, tentukan kecerunan P dari 0 hingga 8. Ini mudah sahaja sebab dia melibatkan satu bentuk sahaja. Okey. Okey pelajar, dia kata tentukan kecerunan P dari 0 hingga 8 saat. Sangat mudah, iaitu halaju bahagi dengan masa. B, okey, iaitu 20 meter per saat bahagi dengan 8. Masa dia kan, dia dah kata 8 saat. 8 saat awak akan dapat, okey, berapa tekan kalkulator, awak akan dapat 2.5 meter per saat pecutan unit. Okey, tentukan kecerunan dia. Okey. Okey pelajar, kita teruskan ke soalan 5 pula. 5 pita detik. Okey, Raja 4 menunjukkan satu keratan pita detik yang panjangnya 16 cm. Okey. Diberi masa di antara dua titik yang berturutan ialah 0.02 saat. Tentukan halaju. Okey, soalan ini sangat mudah. Apa dia pelajar? Jarak bahagi masa. Jarak telah diberi iaitu 16 cm. Masa berapa kira?
Kira dia punya detik tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau 1 detik adalah 0.02 saat, jadi kita ada 10 detik. Kalau 10 detik berapa? Okey, 0.2 saat, iaitu 10 darab 0.02 saat. Okey pelajar, so laju yang kita akan dapat adalah 80, okey, 80 sentimeter per saat. Okey. Seterusnya, tentukan nilai pecutan bagi pita detik di atas. Kalau awak teliti betul-betul, kalau awak faham pita detik, kita tengok dia punya sela dia sama kan. Okey. So pecutan dia tak adalah. Jadi pelajar dia seragam. Dia bergerak secara seragam. Jadi pelajar jawapan dia adalah 0 cm per saat ataupun sifar lah jawapan dia. Okey, kenapa sifar? Kerana apa sifar? Kerana laju pada pita detik ni seragam, malar. Okey, sebab dia apa? Jelaskan. Okey, kerana apa? Kerana laju pita detik adalah malar. Laju pita detik malar, pelajar. Okey, saya rasa soalan ini agak mudah. Kita terus ke soalan 6. Okey, Raja 5 menunjukkan bongkah kayu P dan Q yang berbeza saiz tetapi mempunyai jisim yang sama. Nyatakan maksud inersia. Okey. Ini sangat mudah, rujuk balik nota yang kita telah pelajari sebelum ini. Apa maksud inersia? Okey. Inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Cikgu tak tulis sebab kalau tulis tak nampak cantik. Nanti saya akan kongsi jawapannya di akhir video ini. Okey pelajar, sekali lagi maksud inersia apa? Sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. So setiap objek dia nak kekalkan sifat semula jadi. Kalau dia bergerak, dia nak terus bergerak. Okey, bongkah kayu yang mana mempunyai inersia yang lebih besar? Okey, inersia dia ada kaitan dengan jisim. Kalau awak recall balik Jadi pelajar, dia dah sebut jisim yang sama. Jadi kedua-dua bongkah kayu akan mempunyai inersia yang sama sebab jisim yang sama. Okey pelajar. Jadi kedua-dua bongkah kayu ni dia mempunyai inersia yang sama kerana jisim kedua-dua kotak itu adalah sama. Okey. Nyatakan hukum gerakan Newton pertama. Rujuk balik nota teacher. Teacher telah jelaskan dengan gambar rajah. Okey, C. Hukum gerakan Newton pertama. Apa dia? Objek cenderung kekal dalam keadaan asal sama ada pegun atau bergerak dengan laju seragam. Jika tiada daya luar yang bertindak terhadapnya. So kalau tak ada daya luar, tak ada rintangan, dia akan terus dengan keadaan asal dia. Okey pelajar. Soalan 7 pula. Dia kata, Raja 6 menunjukkan sekeping duit shilling dan sehelai bulu pelepah yang dijatuhkan serentak di dalam dua tiub silinder lut sinar R dan S. Okey. Tiub silinder R mempunyai udara, manakala tiub silinder S dalam keadaan vacuum. Okey, ni ada udara ada rintangan.
Yang lagi satu dalam keadaan vacuum. Bila vacuum dia akan, kita dah belajar sebelum ni, dia akan tak banyak beza lah timing dia jatuh tu sebab dia tak ada rintangan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? Recall balik nota, jatuh bebas. Satu gerakan jasad yang hanya dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Okey, tiada halangan, tiada daya lain yang mengganggu. Okey, sekali lagi jatuh bebas, satu gerakan jasad yang hanya dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Okey, bandingkan masa duit shilling, masa bagi duit shilling dan bulu pelepah itu jatuh di dalam tiub silinder R dengan S. Jelaskan jawapan anda. Tengok pun kita dah tahu kan, dalam udara bulu pelepah dia ambil masa yang lama sikit. Okey, manakala dalam keadaan vacuum hampir sama dia punya masa jatuh dia tu. Di kat sini duit siling lebih laju. Kenapa? Okey. Masa untuk duit shilling jatuh lebih cepat berbanding dengan bulu pelepah bagi tiub silinder R. Manakala bagi tiub silinder S, masa bagi duit shilling dan bulu pelepah jatuh adalah sama. Hal ini demikian kerana tiub silinder R mengandungi udara. Okey. Dia ada udara. Jadi manakala tiub silinder S pula berada dalam keadaan vacuum. Okey, tiub silinder R mempunyai rintangan udara. Kan cikgu dah sebut tadi, bila dalam keadaan udara, dia ada rintangan udara. Okey, kita tahu udara terdiri daripada pelbagai jenis gas, ada zara-zara. Okey, bina satu kesimpulan yang sesuai bagi aktiviti di atas. Okey, kesimpulan dia apa? Objek akan jatuh bebas jika tiada rintangan udara dikenakan terhadapnya. Okey, belajar. Kalau tak ada rintangan udara, objek tu akan jatuh tanpa halangan. Sebab tu bulu pelepah ni, walaupun dia ringan, bila tiada halangan dalam keadaan vacuum, dia jatuh pada masa yang hampir sama dengan duit shilling. Okey, ini adalah jawapan yang cikgu kongsikan. Takut ada di antara penerangan teacher tadi awak tak dapat atau tulisan teacher pada skrin tak jelas. Maklumlah guna pen pada skrin memang kurang jelas. Jadi awak bolehlah lepas siap semak jawapan dengan jawapan yang teacher kongsikan di sini ya. Okey, itu sahaja untuk PDPR kali ini. Jumpa lagi.